Okay, alright. Okay, untuk hari ini, tajuk dia ialah pengertian sejarah. Okay. Pengertian sejarah. Okay, hari ini kita belajar apa maksud sejarah. Okay. Yang sebenarnya macam saya buat pengenalan semalam, sejarah ni kenapa kerajaan wajibkan kita belajar sejarah supaya kita ambil iktibar daripada benda-benda yang lepas. Okay. Cikgu adalah cikgu. Faham tak? Apa-apa yang berlaku pada cikgu, yang benda-benda lepas adalah pengajaran kepada cikgu. Sama juga macam kamu. Cikgu kepada kamu bukan cikgu. Cikgu pada kamu ialah pengalaman kamu masa lepas. Okay, contoh Contoh, kamu pergi sekolah, naik basikal, jatuh dalam longkang. Contoh, saya bagi contoh Jatuh dalam longkang, kita lalu jalan A contoh adakah esok kita nak lalu benda yang sama? Mungkin tidak. Ataupun orang tu memang dia jenis panggil apa, keras kepala. Hari ni jatuh longkang, esok pun jatuh longkang lagi. Lusa pun jatuh longkang lagi. Okey, ini orang nak panggil apa saya tak tahu. Tapi yang sebenarnya sejarah adalah membawa maksud apa-apa berlaku yang benda yang lepas kita ambil jadikan sebagai iktibar kita. Contoh, apa yang berlaku pada hari ini, PKP disebabkan oleh pandemik COVID-19. Contoh Okey, kita sudah hampir menang pada bulan September. Namun begitu menghadapi gelombang ketiga. Sebab apa? Sebab boleh tengok sendiri kenapa berlakunya gelombang ketiga menyebabkan kita kena PKP balik. Menyebabkan kena ada PKPD, ada PKB tidak berjaya. Akhirnya kes seharian menyebab sampai 4,000, 3,000 dan kenapa? Daripada kosong terus naik ke 3,000. Apa pengajaran yang kita dapat? So, sejarah ni maksud benda yang lepas kita ambil iktibar. Faham tak? Kamu belajar darjah 6. Konon-kononnya kita ni tergolong daripada orang-orang yang kurang pandai. Konon-konon lah. Tapi manusia bukan begitu. Manusia dilahirkan sama. Otak dia sama. Yang beza hanyalah usaha. Even saya sekalipun, saya masa saya sekolah rendah sampailah saya sekolah menengah. Tingkatan 5. Ini sejarah saya. Saya belajar di kelas paling belakang. Di kelas yang belakang. Paling belakang. Dan why cikgu boleh jadi cikgu? Agak-agak kenapa anak-anak? Kenapa saya boleh gagal SPM? Duduk kelas belakang. Akhirnya cikgu dia cikgu. Kalau ikutkan secara logikal duduk kelas belakang ni. Tak boleh jadi cikgu lah, nak ajar orang macam mana, cikgu dia pun tak pandai. Contoh. Faham tak? Namun begitu saya ambil iktibar, apa-apa yang berlaku ke atas diri saya ialah berdasarkan apa yang saya buat sekarang. Maknanya kalau saya tidak belajar sekarang macam masa zaman cikgu lah. Masa zaman cikgu, saya tidak akan jadi cikgu. Sebab saya datang keluarga miskin. Macam kamu datang keluarga kaya. Saya datang daripada keluarga penari getah. Saya sendiri pun nak cari duit, saya tarik getah. Dan saya fikir kenapa sampai pinggang pun saya sakit. Pinggang saya sakit. Kalau saya stay lagi dengan penari getah, maknanya saya tak perlulah belajar tinggi-tinggi. Saya tu penari getah je lah. Namun begitu, harus diingat penari getah juga, dia boleh guna cara yang ni, perlukan ilmu. Sama juga dengan saya. Saya tak nak ni, saya belajar betul-betul. Faham tak? Duduk rumah ke, duduk di mana-mana, belajar betul-betul, insya-Allah berjaya. Okey, sebab itu sejarah ini kerajaan wajibkan kepada semua pelajar. Okey, yang macam saya share ini,
Di sini dia nak tahu apabila mengetahui sesuatu peristiwa masa lampau, mengapakah masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya. Contoh, bagi satu contoh. Benda yang macam cikgu cakap tadi. Benda dah tahu dah longkang tu bila kamu lalu jatuh. Kenapa yang kedua nak lalu longkang yang sama? Mungkin dia kata dia boleh lompat lepas. Akhirnya dia lompat tak lepas. Itu maksud dia. Tafsiran beza. Orang ini dia kata aku tak boleh lalu dah kawasan tu sebab kalau dia lalu juga dia jatuh. Orang si B ni yang degil ni dia kata tak apa lalu juga dia lompat. Akhirnya jatuh. Ada? Okey. Seterusnya, semua persoalan ini akan dijawab dalam bab ini. Okey, itulah sebabnya ada tafsiran yang berbeza. Orang ni kata A, orang ni kata B. Ada sebab dia. Okey, kita belajar makna sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah ialah, dengan erti kata lain, dia ada 3, ini saya kerja rumah. Saya nak kamu buat betul buih dan hantar melalui WhatsApp kepada cikgu Okey, sejarah. Dia ada 3 kategori maksud sini. Dalam satu bahasa Melayu, yang kedua kamus dewan bahasa dan ketiga ialah bahasa Inggeris. Okey, kita ambil dulu bahasa Melayu. Sejarah ni maksud daripada bahasa Arab, bahasa Melayu bahasa Arab dia ada campur. Maksud sejaratun yang bererti pokok. Okey, soalan dia, kenapa pokok? Kenapa sejaratun itu pokok? Kenapa sejarah itu pokok? Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah. Salasilah ni ialah asal usul. Riwayat keturunan dan asal usul. Mana? Kenapa dikaitkan dengan pokok? Itu soalan dia. Yang perlu kamu tahu. Kenapa sejarah? Sejarah pokok dia kata. Kenapa pokok ya? Kenapa tidak batu ke, kayu ke? Kenapa pokok? Pokok ni dia ada maksudnya asas. Pokok tu dalam erti kata sini untuk pengetahuan anak ialah asas. Maknanya pokok pangkal lah contoh. Pokok pangkal. Sejarah pelajar-pelajar saya yang mengikuti kelas hari ni contohnya, dia berasal daripada ibu bapa dia. Sejarah Malaysia, dia berasal daripada negeri-negeri yang dulu bercantum jadinya Malaysia. Dunia sekarang ni ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Oceania, ada benua Eropah. Dulunya ais. Kemudian cairnya ais, maka tenggelamlah tempat rendah dan timbullah tempat yang tinggi dan manusia duduk situ. Dulu ada dinosaur. Kemudian mati dinosaur. Adalah haiwan sekarang ni. Faham tak? Itu yang pertama. Kenapa saya kata tadi pokok, asas. Okey. Kemudian kamus dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal usul juga. Sama asal usul, salasilah. Kemudian yang betul-betul yang perlu kamu ingat ialah sejarah ini ialah peristiwa yang pastinya ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada zaman lampau. Kisah, riwayat dan juga tambu. Okey, maksudnya, okey, sekarang ini untuk kefahaman kamu jam 11.23 mengikut laptop cikgu lah. Kan, 21 Januari 2021 jam 11.23. Okey. Dan soalan cikgu pukul 10 pagi 21 Januari 2021. Adakah itu sejarah? Tolong jawab cikgu kalau ni. Tolong jawab kalau tak boleh jawab dengan line macam ni, chat pun tak apa. Adakah itu sejarah? Ya. Okey. Bagus. Lagi? Hafiz Hanif baru jawab ni. Kalau segan nak jawab live, chat. Soalan cikgu senang je. Tadi, okey, sekarang ni jam 11.23. 21 Januari 2021. Saya tanya, jam 10 pagi
21 Januari 2021, adakah itu merupakan sejarah? Okey, ada Mikael kata ya. Ya. Next. Ya, Iris kata ya. Cek lah senang, cek cikgu senang nak baca. Govinda Raju. Afrika Mokhtar. Kalau kamu ingat kamu punya nickname, ni Ya, dia kata. Yoko kata ya. Siti Adriana kata ya. Hanis ya. Alif Muhaimin kata ya. So, kenapa? Soalannya satu lagi, untuk lebih kita faham, kenapa ya? Kenapa ya? Benda sebelum ke selepas? Yang saya sebut tadi sebelum ke selepas? Sebab dah lepas, bagus. Sebab benda yang dah lepas. Right. Dan UFO ni salah ni, jawapan ni sebelum. So, ataupun kefahaman maksudnya sebelum ni pun boleh. Okay, bagus. Maknanya kamu faham lah tu. Afrika Mokhtar kata kerana benda yang dah berlaku. Ya, bagus. Cepat faham. Iris Arina kata sebab sudah berlaku. Bagus. Mungkin Hyoko ni dia kata sebelum ni. Betul juga. Anif Hafiz dia kata sebab dah lepas. Okay, bagus. Cikgu teruskan Alright. Yang ni itu bahasa Melayu. Kamu Dewa kata, saya sebut tadi, peristiwa yang pernah berlaku pada masa yang lampau, kisah, riwayat dan tamu. Okey, bukan sahaja waktu. Kisah, riwayat. Kisah ni maknanya dia mengisahkan contoh dalam ni nama Aisyah contoh. Dilahirkan pada tahun berapa? Di mana? Bagaimana dilahirkan? Macam tu lah. Contoh itu adalah kisah dia. Maknanya dia dilahirkan di mana? Pukul berapa? Dengan siapa? Macam tu. Itu maksudnya kisah. Riwayat. Riwayat ini maksudnya ayah dia beritahu anak dia. Okey, maknanya dia beritahu abang dia, okey. Arina ni contoh dia, si abang dia ni dia kata adik kamu dah lahir, dia kata mak kamu dah salin untuk anak ni. Itu maknanya bila dia cerita dekat orang lain itu dipanggil riwayat. Faham? Dipanggil riwayat. Bila kita cerita kat orang lain, orang cerita ni kat ni, maknanya itu riwayat. Okey, kemudian satu lagi adalah mic ni, siapa ni? Alif boleh off mic. Okey. Okey, kajian atau pengetahuan tentang peristiwa lalu. Dia tak boleh kata A riwayat B ini kita terus terima, tak boleh. Sebab apa? Sebab mungkin ada tokoh tambah. Orang ni kata aku pergi longkang tadi, dia kata jatuh lah sebab dia punya jarak dia 1 meter. Si A ni dah lah kuat, dia boleh lompat 2 meter. Si B ni pula dia kata tak ada apa. Longkang tu adalah 1 kaki je. Dia cerita kat orang lain. Mana ada tokoh tambah, tak boleh. Dia kena yang betul-betul. Siapa yang kita boleh percaya. Faham tak? Dia bukan boleh seberangan. Dia kena ada satu kajian. Itu melalui Dewan Bahasa. Dan makna yang ketiga ialah dalam bahasa Inggeris atau dipanggil history. History dia kata cerita tentang seseorang. Why seseorang? Kenapa cerita tentang kambing ni? Faham tak? Perkataan itu berasal daripada Yunani, bermaksud historia, yang bererti penyelidikan. Okey, senang Pertama saya ulang, bahasa Melayu, Sajaratun, Kamus Dewan, peristiwa yang benar-benar berlaku,
dalam bahasa Inggeris, history ataupun cerita tentang seseorang ataupun penyelidikan. Okey, saya nak cikgu nak kamu buat satu peta buih. Di tengah-tengah tajuknya ialah apakah sejarah? Isinya ialah bahasa Melayu yang kamu faham, sejaratun, kamus dewan, tulislah peristiwa yang benar-benar berlaku. Dalam bahasa Inggeris, history. Okey, itu yang pertama. Okey, ini sejarawan kata. Okey, sejarawan kata. Apa dia sejarah mengikut pandangan seorang sejarawan? Herodotus. Herodotus ni siapa ni? Herodotus ni ialah pakar apa nama ni? Pakar sejarah lah ni. Dia prasejarah barat ni dah. Okey, dia kata penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya peristiwa tersebut. Okey, ini anak-anak kena faham ni. Penceritaan tentang, dengar baik-baik penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan dan sebab. Maksud sini, okay, why you come to school? Contoh. Faham tak? Kenapa anda masuk kelas online sekarang ni? Itu maksud dia. Kenapa manusia cipta kereta? Kenapa manusia mencipta roda? Kenapa manusia mencipta kapal terbang? Kenapa manusia mencipta rumah? Dulu manusia duduk dalam gua, contoh. Kemudian bila zaman Neolitik sudah ada menetap. Bila zaman moden, rumah ni dibuat secara bertingkat-tingkat. Why? Okay. Nampak tak perbezaan situ? Itu maksud Herodotus. Maksudnya kita buat benda ada sebab. Kita buat benda ada sebab. Contoh, ada pelajar pergi sekolah. Dia nak belajar. Ada pelajar pergi sekolah sebab nak jumpa kawan saja. Faham tak? Dan benda ni akan berlaku sebagai sejarah. Kamu akan naik tingkatan 1, daripada tingkatan 1 naik tingkatan 2. Daripada tingkatan 2 naik tingkatan 3. Tingkatan 4, 5 dan habis. Tentu je. Okey. Itu menurut Herodotus. Ada yang tak faham ke? Kalau tak faham, raise hand. Kalau tak raise hand maknanya saya enggak faham. Alif Muhaimin tanya, cikgu ada kerja sekolah ke? Ada. Cikgu bagi tadi buat peta buih mengenai maksud sejarah tadi. Okey. Jadi cikgu hantar melalui chat ni ya. Baik, cikgu sambung. Menurut IHK ni, IHK, apakah sejarah? Sejarah merupakan kata suatu proses interaksi berterusan ahli sejarah dan fakta-faktanya. Okey, ini yang ni. Suatu proses interaksi. Interaksi ini ialah perhubungan antara ahli sejarah dan fakta dia. Okey. Dan suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan masa lampau. Maknanya dia berhubung masa kini dan masa lampau. Macam mana cara nak berhubung? Mesti ada pelajar akan terfikir. Macam mana cikgu nak tanya nak berhubung masa kini, masa lampau? Agak-agak macam mana anak-anak? Macam mana kita nak berhubung? Okey. Faham tak sini? Maksudnya ialah mesti ada suatu catatan. Okey, contoh. Dalam kelas ni yang lahirnya ialah tahun 2008 tu. Okey, dan sini yang lahirnya ialah 2008. Bagaimana kamu nak tahu kamu lahir itu 2008? Macam mana kamu nak tahu yang kamu tu lahir tahun 2008? Boleh cek tak? Macam mana kita nak tahu? Kita ni okey. I born in
2008. Contoh. Macam mana kita nak tahu yang kita tu lahir tahun 2008? Agak-agak. Bagus. Yoko Senpai kata surat beranak. Dalam surat beranak itulah yang mengesahkan yang kamu lahir tahun 2008. Itu ada catatan lah tu. Itu salah satu cara berinteraksi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Itulah cara interaksi dia. Mana? Kadang-kadang orang tak tahu kalau interaksi ni maknanya dia kata, alah aku tak cakap, macam mana aku nak cakap dengan mak aku dulu, mana boleh. Ada benda yang boleh, ada benda yang tidak boleh. Okey, cikgu teruskan. Ibn Khaldun, sejarawan Islam, dia kata sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat tersebut. Okay, dia kata membicarakan. Berbicara ni kita duduk cakap-cakap. Itu maksud bicara. Perkara tentang masyarakat manusia, kenapa masyarakat manusia bukan haiwan. Peradaban manusia, peradaban. Peradaban maknanya garis masa. Dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat tersebut. Saya nak tanya. Dulu manusia ada pakaian ke? Tak ada. Kemudian dia ciptalah pakaian. Daripada pakaian pula, kan dia cipta macam-macam fashion. Daripada tiada pakaian, ada pakaian dan terus ke fashion. Daripada kulit kayu, daun kayu akhirnya dia buat juga daripada kayu dan juga petroleum. Sekarang ni, pakaian. Daripada kayu, maksud saya, dia boleh benang, tumbuhan. Kemudian cipta jadi benang, jadilah kain. Daripada kain, jadilah pakaian. Okey. Itu maksudnya perubahan kepada sifat-sifat masyarakat tersebut. Okey. Sebagai seorang pelajar Malaysia, apa harapan anda kepada Malaysia pada masa akan datang? Contoh, kalau katalah anak-anak yang di depan saya, kamera saya ni, hari-hari kerja dia main game. Contoh, okey. Main game pula PUBG PUBG. Okey. Agak-agaknya apa akan berlaku pada masyarakat akan datang? Okey. Siapa nak cipta ni? Siapa nak buat contoh nak bina bangunan? Ni hanya kerja dia main game ni. Siapa pula yang nak nak cipta online punya marketing contoh. Sebab dia kerja dia main game je. Okey, agak-agaknya apa yang akan berlaku? Okey, kamu kena faham ni Okey, kalau katalah orang ni kerja dia saya nak jawab ni. Cikgu, saya nak tanya petebus yang cikgu suruh buat tu guna pen ke pensel biasa? Okey. Untuk sekolah menengah, ya anak-anak, sekolah menengah kita guna pen. Masa sekolah rendah tu gunalah pensel. Tapi bila dah naik sekolah menengah, belajarlah pakai pen. Okay. Alright. Kenapa dia tanya. Kalau katalah dia tidak ada perubahan untuk main game, akhirnya apa yang berlaku? Saya nak cerita sini sejarah manusia ni. Ada bangsa yang lenyap di dunia tau. Ada bangsa yang tiada lagi dalam dunia ni. Kenapa? Why? Kenapa tiada? Dulu bangsa ni ada, tiba-tiba tiada. Adakah kita orang-orang Malaysia ni akan hilang begitu juga? Saya kata tak mustahil. Kenapa tak mustahil? Orang ni main game je. Sampai nak tidur tak boleh. Nak kahwin tak nak sebab dia main game je. Itu salah satu contoh yang cikgu boleh bagi. Sekejap cikgu nak cek ada. Okey.
Itu salah satu contoh yang cikgu boleh bagi tentang apa yang perlu kita buat. Maknanya kita perlu ada perubahan, tengok daripada telefon dulu. Telefon sebesar dulu, untuk pengetahuan kamu zaman cikgu, telefon sebesar ni, kotak coklat ni telefon mula-mula cipta. Okey, akhirnya sampailah hari ini. Tapi orang Malaysia masih lagi tak mampu. Why? Adakah dia sedang berubah ataupun tak nak berubah? Ini terpulang pada anda. Kalau kata anda kata tak perlu berubah, it's up to you. Tapi akan berlaku kepada masyarakat kita, itu kita kena fikir. Kalau kita masih lagi duduk dalam tempurung, tak nak fikir pasal orang lain yang lebih hebat, maknanya kita akan jadi ke belakang. Sama ada hilang, sama ada jati diri, sama ada ditindas, kita tak tahu. So, yang ni faham bila kita sejarah ni, saya nak ceritanya, kalau masyarakat itu tidak berubah, pelajar-pelajar saya ni tidak berubah, kalau still lagi fikir, kau nak makan nasi dalam RM5 je sehari, tanpa fikir, kenapa aku tidak boleh tambah sampai RM10, RM15, RM20? Mana macam itulah akan berlaku. Okey. Itu menurut Ibn Khaldun, menurut Profesor Ko Kai Kim yang baru saja meninggal. Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah dan sudah berlaku sebenarnya. Maknanya apa-apa yang telah berlaku yang macam kamu jawab tadi, contoh pukul 10 dengan pukul 11.21, itu merupakan sejarah. Benda-benda yang pernah berlaku dikira sebagai sejarah. Okey, tujuannya ialah satu, di kata sini, menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Macam cikgu cerita pasal jatuh longkang tadi. Ada pelajar ni, dia tak nak ikut sejarah. Dia kata, dia pergi sekolah, lalu jalan tu jatuh longkang. Esok lalu lagi jatuh longkang lagi. Esok lalu lagi jatuh longkang. Si A ni kata, cukup-cukup lah tu. Dia kata, aku nak pergi jalan B pula, buat apa jatuh longkang. Mana orang yang bijak fikir. Orang tak bijak fikir, dah lah datang sekolah kosong. Orang duk main dengan kawan je. Esok datang kosong lagi. Lusa datang kosong lagi. Apa yang berlaku? Ibu bapa bagi duit RM10, RM5 sehari. Esok bertambah jadi RM20. Sebab apa? Semalam dah 10, hari ni 10, dah 20. Penat tak mereka kerja? Mesti penat. Siapa yang tak penat dek weh? Mana? Tapi tak nak belajar. Okay, apa berlaku? Tak kesian ke ibu bapa kita yang bagi hari ni 10, esok 10, lusa 10, RM50. Sedangkan nak dapatkan RM50 itu susah. Bagi orang yang susah dapat duit. Kita pula pergi sekolah, main-main, duduk rumah, duduk main game, untuk. Mana? Okey, faham lah Batu sejarah ni, saya seronok mengajar sebab saya nak bantu pelajar saya supaya dia boleh berfikir. Okey, andainya dia tidak buat macam ni, apa akan berlaku di masa akan datang tu? Kamu tak boleh. Sekarang ni umur kamu 13 tahun. Boleh tak pelajar-pelajar undur balik nak jadikan 12 tahun? Tak boleh. Tak boleh. Mana? Okey. Dan yang terakhir ialah daripada Muhammad Yusuf Ibrahim. Ini famous ni. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Lebih kurang sama je makna masa lalu. Namun begitu dia tambah sini, merupakan catatan ataupun rekod. Kata catatan ataupun rekod. Tadi ada pelajar saya yang bagus-bagus ni dah keluarkan idea. Dia kata dia nak tahu interaksi masa lalu ialah melalui surat beranak. Dia a very good person. Sebab dia boleh jawab. Mana? Surat beranak itu adalah rekod. Selain surat beranak, lain sekejap Saya nak jawab soalan daripada Adam Mikael. Adam tanya saya, dia kata saya tak faham yang kata buih
Okey, saya tunjuk sekejap lagi. Sekejap ya Damel. Cikgu habiskan sini. Okey. Dia kata perlu ada rekod. Rekod ni apa maksudnya rekod? Rekod ni ialah bila kita boleh rujuk kembali. Contoh ambil contoh. Ini coklat Boschel. Coklat Boschel. Di kotak ni ada tulisan. Betul? Ada tulisan. Okey, contoh. Ini coklat ni dikeluarkan pada bulan, contohnya bulan Disember 2009. Contoh. 2009 dah keluarkan ini. Dia dah cetak. Ada tulisan macam ni. Sekarang ni tahun 2021. Kamu masih lagi boleh baca tu apa? Sebab ada catatan ni. Ni catat. Bila catat saja dipanggil rekod. Boleh faham tak? Sama juga dengan IC kamu, surat beranak kamu, apa lagi yang ni, buku, surat khabar. Okey, itu dia panggil catatan dan rekod. Kalau dulu-dulu orang macam mana dia nak tahu orang tu duduk di satu kawasan tu, macam mana nak tahu dulu? Adanya tu kubur. Di kubur tu mungkin dia catat apa-apa yang dekat batu di dalam gua. Contoh, di gua tu dia lukis, di dalam gua dia tulis. Itu adalah catatan dan rekod. Okey, saya nak jawab soalan Mikael. Adam Mikael Sekejap saya. Sekejap. Peta buih tu, Adam, peta buih tu dia, saya rasa cikgu sekolah rendah tak minta ajar aku. Dah. Peta buih. Saya share ni lah. Allah. Sekejap ya, saya share yang saya search ni. Peta buih, what the peta buih. Okay, sebenarnya kalau kita ni, kita boleh google. What's the peta buih. Okay, boleh nampak tak? Kalau nampak raise hand. Okay, raise hand. Okay, bagus. Raise hand. Okay, peta buih. Ini maksudnya peta buih ya. Ini peta buih. Mana dah? Lain. Okay. Ini peta buih ni. Di tengah-tengah dia ada tajuk. Tengah-tengah dia ada tajuk. Macam tadi cikgu bagi 3 kan. Maksud sejarah tadi. Bahasa Melayu, Kamus Dewan dengan Bahasa Inggeris. Dalam ni ada 5. Contoh ya. So kamu buatlah 3. Okay. Tengah-tengah tajuk yang bulat-bulat yang tepi tu ialah isi. Okay. Itu dipanggil peta buih. Okay. Bubble max. Okay. Peta buih. Cikgu. Ya. Tajuk yang untuk peta buih tu mengenai pasal sejarah Tajuknya ialah tajuk ialah maksud sejarah. Maksud sejarah. Ataupun gambar apakah sejarah. Okey, tajuknya ialah apakah sejarah. Okey cikgu, terima kasih. Baik, boleh
Boleh Alif. Cikgu saya tak Alif Muhammad tanya ketebus itu saya boleh cari dalam Google kan cikgu? Boleh. Boleh. Google sekarang ni pun dah banyak orang simpan. Iris yang kata boleh. Okay, alright. Saya sambung. Berapa habis ni Saya lupa dah. Banyak ke? Tengok kelas ni. 19. Lepas ni masa apa PM. Dah start ke? Tapi macam dah start ke? Ada kelas lain. Jadi buat yang tu dulu. Saya tak nak bagi banyak, tak nak bagi beban kepada pelajar-pelajar saya ni. Buat yang ketebus tu dulu. Kalau tak banyak nak kerja, saya nak tengok siapa yang ada. Saya bagi extra ni. Tulis ketebus juga. Sejarah mengikut tokoh. Pandangan sejarawan ni. Nampak tak? Okay, sejarawan ini penting kat ni. Yang warna kuning. Yang warna kuning ke? Warna kuning, warna biru muda, warna pink semua ni. Okay, buat ketebus juga. Okay, tu je. Saya nak tengok siapa yang boleh buat extra. Tapi yang basicnya ialah 3 ni dulu. Yang tu extra. Saya nak tahu siapa yang pelajar-pelajar saya ni yang akan berjaya. Okay. Kalau itu saja saya rasa untuk hari ini sebab saya terlambat masuk ada kelas tadi. Ada soalan? Kalau ada soalan sebab kamu kena masuk kelas lain. Kalau ada soalan boleh PM cikgu WhatsApp dalam grup tadi. Kalau tak ada, saya kata itu saja. Maaf daripada saya kalau ada salah silap. Apa-apa kebaikan tu datang daripada Allah SWT. Kemahan tu daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kerana hadir kelas kejap Boleh tak buka kamera kejap buat saya nak save. Okay. Kejap 2 saat je, sebab 2 saat je. Alright, saya kena pelajar saya ni. Ya Allah. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih, boleh live. Boleh kan kalau ikut ni. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.